Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni di dunia ni, berkumpul manusia, jin dan selain tu. Mereka nak berhentikan COVID ni yang kita hadapi ni. Ada boleh ke? Ada boleh ke tidak? Melainkan dengan izin Allah. Tapi semua orang buat usaha untuk mencegah COVID ni, iaitu seluruh manusia di seluruh dunia berusaha untuk menghasilkan vaksin. Banyak negara telah dapat menyediakan dengan izin Allah vaksin tu. Tapi bila vaksin tu digunakan, didapati COVID-19 tu dah bertukar pula dia punya variants, dia punya resistant. Dia mutate pula, dia bertukar ke satu jenis yang lebih ganas, lebih menjangkiti lebih cepat, sehingga vaksin yang disediakan tu tak berupaya untuk mencegah. Merebaknya vaksin. India negara yang mengeluarkan vaksin dan menjual lah. Akhirnya negara dia pula mendapat tsunami vaksin, tsunami COVID. Sedunia hari ni senyap tentang vaksin ni. Senyap. Apa dah nak dikata? Sebelum ini pun saya dah bagi tahu, tak ada boleh siapa memberhentikan COVID-19 ni melainkan Allah. Dia bukan dibuat oleh negeri China yang dikatakan oleh orang Amerika, Donald Trump, COVID ni COVID China. Dia bukan COVID China. Dia bukan China yang buat, Allah yang buat. Mungkin dia buat research sana, tapi COVID tu bukan China buat, Allah buat. Dia orang buat research saja. Dan Allah buat virus tu lepas daripada dia punya lab. Dan menjangkit lah, menjangkit semua orang. Dah lepas, Allah yang buat dia terlepas. Bila doktor yang pertama kata ni vaksin, kerajaan China tutup mulut dia, jangan cakap. Ini perkara menakutkan dan membuat semua perkara terhenti. Jadi dia pun dibenci, dia pun dapat jangkitan tu dan dia pun mati. Kemudian COVID tu menjala dan China lockdown Wuhan. Seluruh bandar tu senyap. Sekarang kita pun tak dengar cerita apa jadi virus ni kat China. Dia berkembang ke, berbiak ke, atau China biarkan aja ke, tak tahu. Penuh rahsia. Tapi di negara lain yang kita tahu, yang pre-press, Amerika, Brazil, India, tak ada siapa boleh berhentikan. Perkara ni ialah perkara yang benar.
Tak ada siapa boleh memberhentikan COVID ni melainkan Allah. Kita buat apa pun, dia akan hanya berkesan bila Allah bagi kesan lah. Yang bagi kesan baik buruk ni Allah. Apa pun tak boleh bagi baik buruk. Vaksin ke apa ke, semua tak boleh bagi baik atau buruk. Dengan izin Allah saja dia boleh bagi baik, dengan izin Allah saja dia bagi buruk. Mana Allah bagi baik, Allah bagi buruk. Manfaat, mudarat ni dari Allah. Hari ni manusia tak percaya ni. Tak percaya. Tak pernah cakap pun dan tak pernah dengar. Cakap tak? Dengar pun tak ada. Jadi macam mana nak percaya? Percaya ni bila selalu cakap dan selalu dengar. Selalu cakap, selalu dengar. Selalu cakap, selalu dengar. Ini cakap pun tak ada. Tentulah dengar tak ada. Tak ada orang cakap. Manfaat, mudarat dari Allah. Selain Allah, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Tak ada orang cakap. Dan tak ada orang dengar lah. Diri dia pun tak dengar. Jadi bila datang COVID ni, semua berusaha. Bukan berusaha untuk buat Allah suka, tak. Berusaha untuk buat Allah murka, diteruskan. Di waktu yang sama berusaha untuk dapatkan vaksin untuk matikan COVID-19. Tapi tak berjaya lah. Allah murka. Allah murka, Allah taklah bagi faedah. Vaksin yang kita usahakan untuk membasmikan atau membuat vaksin itu tak merebak, tak menjangkit, gagal lah. Allah buat vaksin tu, COVID-19 tu kuat lagi, menahan vaksin tu. Vaksin tu nak naikkan immunity kita, tapi tak boleh. Ada kes pula orang tu mati dapat vaksin. Mungkin itu isolated cases. Tapi India produce vaksin. India, dia kenapa tak boleh menghentikan vaksin tu? Sampai 300,000 orang mati sehari. Jadi ini jelas manusia kena faham dan percaya. Tidak ada boleh bagi faedah, tidak ada yang boleh bagi manfaat melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi mudarat melainkan Allah. Baik buruk ni semua datang dari Allah. Wa khairi wa syarri min Allah. Orang Islam yang ada rukun iman ni pun dia tak tahu. Sebab dia tak pernah cakap, atau langsung tak cakap, atau jarang cakap, dan tentu sekali tak dengar. Jadi sebab itulah kita tak berusaha bila datang musibah ni. Kita tak berusaha untuk membuat Allah gembira, tak ada. Kita teruskan amal buat Allah murka. Langsung tak ada usaha untuk buat Allah suka. Jadi macam mana Allah berhentikan COVID ni? Boleh. Bila Allah murka terus kat kita, COVID boleh berhenti ke? Ada tu. Kenapa semua manusia tak buat Allah suka? Perkara tu pun manusia tak tahu. Selama ni buat Allah murka je. Ingat Allah tak tampak ke? Allah tak tengok ke? Allah Subhanahu Wa Taala memerhati setiap waktu tau. Yang kita selama ni buat Allah murka je. Nak buat Allah suka tak ada. Jadi Allah kejutkan kita lah. Sedarlah sikit. Bagi kita COVID ni menjala seluruh dunia ni COVID ni. Benar tak? Hari ni kita tak boleh berjalan. Kapal terbang tak boleh gerak. Mana-mana negara pun tak boleh pergi. Banyak orang kerja airline berhenti kerja. Tutup. Nah tu
Lepas tu barang-barang import, export nak dihantar. Complete lockdown. Kalau complete lockdown dunia ni boleh, tak boleh. Jadi dia buat partial lockdown dia. Tak mampu. Jadi COVID ni tak dapat nak hilang. Dia kena complete lockdown. Terus tak ada bergerak. Terus tak ada. Makan pun kat rumah je apa yang ada. Pergi kedai beli makanan pun tak boleh. Supermarket semua close. Semua close. Ini buka juga, jadi tak ada. Ada chance jugalah. Dia nak merebak tu. Siapa boleh hidup macam tu? Jadi manusia dapat susah. Susah tu datang dari Allah. Allah yang datangkan susah ni. Dan dia tidak akan hilang sehingga Allah hilangkan. Jadi kalau tak ada usaha nak buat Allah gembira, Allah suka pada kita, macam mana boleh kita nak buat Allah berhentikan COVID ni? Kita hanya ada satu cara je nak berhentikan COVID ni. Kalau tak percaya kat saya lah. Kalau percaya kat saya. Kalau tak percaya tak boleh buat apa. Satu je cara, buat Allah suka. Dan orang tu kena tahu pula apa benda yang buat Allah suka. Nah, kita selama ni semayang ya. Taklah semua, tapi ada juga tak cukup ke buat Allah suka. Jadi hari ni umat Islam ni dia lupa. Umat Islam lah terutama. Orang bukan Islam lagi lah. Perkara yang buat Allah sangat suka tu dia tak tahu. Kerana itu bila pun Allah tak suka, tak gembira. Sebab benda yang sangat dia suka tu tak kita buat. Ya. Kita buat benda yang dia tak suka, mungkar. Mungkar aja. Bangun pagi mungkar sampai malam. Enak. Mungkar aja. Langsung tak tahu. Jadi mungkar ni Allah tak suka. Jadi yang Allah suka buat benda baik. Dan benda baik takkan wujud melainkan kita cegah mungkar. Bila cegah mungkar dengan benda baik. Kalau kita tak buat kerja mencegah mungkar, baik mana datang? Kita biarkan aja mungkar, cegah tak ada. Nak? Seluruh orang tak buat. Ustaz-ustaz pun tak buat. Ustazah pun tak buat. Yang belajar agama pun tak buat. Jadi mungkar dah dibuat oleh semua orang. Jadi yang mencegah mungkar tak ada. Bila mungkar nak hilang? Jadi kerja yang paling Allah suka, kerja mencegah mungkar dengan mengajak manusia kepada kebaikan. Bukan kita mencegah mungkar dengan kita pukul orang, bunuh orang, tak boleh. Allah bagi tahu mencegah mungkar ni dengan ajak kebaikan. Jadi mungkar paling besar manusia tu yang tak sedia nak mengucap pun tak sedia. Mengucap tak sedia, mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Tu mungkar paling besar, tak mau. Allah bagi makan, minum, air, makanan, semua. Lepas tu tak nak mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu persoalan yang tak mau. Jadi ini mungkar paling besar manusia buat. Berapa banyak manusia buat mungkar ni? Penduduk dunia berapa? Kata dah 8 bilion kan. 7 bilion dah tak mengucap. Tu. Yang dah mengucap pula buat mungkar juga. Tak buat kerja mencegah mungkar. Tak faham lagi kan? Ulama besar banyak di dunia ni. Ulama sana, ulama situ kan. Ini tak tahu. Pertama sekali bercakap mungkar paling besar tak ada baru mengucap kan. Dan yang kedua mungkar besar, orang yang mengucap tak buat kerja mencegah mungkar. Siapa? Orang lain ada cakap. Ada tu. Kenapa bodoh sangat? Kenapa bodoh sangat? Belajar tinggi-tinggi agama. Madrasah sini, madrasah situ. Sini semua madrasah semua. Ini pun tak tahu. Mungkar paling besar pun tak tahu.
Macam hari ni kita tak tahu sebab kita langsung tak kenal Allah. Kita tak kenal dia tu siapa. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka tak tahu. Nah, kita kata mungkar besar berzina, minum arak, judi. Itulah kita panggil dosa-dosa besar dalam hadis tu. Tutup terus. Mungkar paling besar, semua orang kalau tanya, ialah syirik. Syirik tu apa? Syirik tu kalimah la ilaha illallah tak ada dalam hati ke tahap yang Allah mahu. Tiada Tuhan melainkan Allah tu tak ada dalam hati. Itulah namanya syirik. Betul tidak? Betul. Kata kalau mungkar paling besar syirik. Syirik tu apa? Mempersekutukan Allah, percaya selain daripada Allah, berkuasa Tuhan ada dalam hati. Ini mungkar besar. Tentulah mungkar besar ni tak hilang kalau mengucap pun tak nak. Mengucap pun tak nak. Tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Ini pun tak nak mengucap. Bila syirik dalam hati itu nak hilang? Tentulah tak hilang. Jadi mungkar paling besar, semua orang mengaku berterima, cakap syirik. Kau tahu tak syirik tu apa? Syirik tu mempersekutukan benda lain dengan Allah. Percaya ada selain Allah berkuasa. Maknanya dalam hati ada percaya lah. Hari ini bukan satu je kita percaya berkuasa. Semua ada Allah. Kita sekutukan Allah dengan kita sendiri, sekutukan Allah dengan kerja kita, sekutukan Allah dengan duit kita. Semua kita kata selain Allah ada berkuasa. Jadi syirik atas syirik ada dalam hati. Nak hilangkan syirik tu, mula-mula manusia tu kena mengucap, mengaku. Belum hilang lagi, belum masuk lagi. Mengaku tidak ada yang berkuasa beri faedah bahaya melainkan Allah. Tak ada yang berkuasa beri mudarat manfaat melainkan Allah. Tak ada yang boleh bagi baik buruk melainkan. Itu mau cakap dulu. Lepas tu baru dia boleh masuk dalam hati kalau Allah kehendaki. Bila dia masuk dalam hati ke tahap paling kurang yang Allah suka, barulah dikatakan syirik tu diterima untuk hilang. Belum hilang habis lagi. Banyak cerita dia, tapi ini tak faham. Jadi tak adalah tahu macam mana nak hilangkan syirik ni. Tahu je dosa besar sekali syirik. Macam nak hilang tak tahu. Tahu cakap je. Belajar tinggi-tinggi agama, berceramah sana berceramah situ, lepas tu salam kaut. Salam kaut. Mana nak tahu. Jadi yang mengajar agama ni semua, yang kata kami pun buat dakwah ni kat masjid, kat surau ni, apa yang dia dakwah dulunya? Mencegah mungkar yang mana satu? Tak ada. Bercerita benda lain semua, bab lain asal dapat salam kaut. Itu aja. Itu bukan mencegah mungkar, melambahkan mungkar ada. Itu kerja menambah mungkar. Berceramah agama dapat duit ni, kalau niat dia nak duit, itu bukan benda baik, mungkar juga. Itu ada, bukan menambah baik dia, menambah mungkar ada. Lepas tu semua mungkar daripada orang yang belajar agama mungkar dengan yang langsung tak tahu agama. Macam Rashidi, dia pun buat mungkar. Jadi apa lagi orang bukan Islam, mungkar sajalah kat dunia ni. Jadi nak bersihkan dunia ni, kena bagi dia COVID. Kali ni pertama kali ni, belum pernah lagi Allah buat worldwide punya. Kalau dulu-dulu ada juga SAR apa semua, ada tempat-tempat dia, negara-negara lain tak ada dengar pun, dengar apa punya infectious disease dulu. Kali ni bukan satu negeri, semua dunia. Aduh. Cina buat ni. Mana Cina buat ni? Semua datang dari Allah. Allah yang hantarkan. Tak faham lagi. Kita semua di dunia ni sebenarnya tak faham, tak kenal Allah sebenarnya. Sebut aja kenal Allah. Awal agama
mengenal Allah, awal agama. Semua sebut dia, cakap dia. Awal agama, orang tarikat lah terutamanya. Awal agama mengenal. Tapi tak kenal agama, tak kenal Allah. Allah bagi mudarat, Allah bagi manfaat pun tak tahu. Tahu pun tidak. Kau tahu tak? Allah bagi mudarat, Allah bagi manfaat. Tahu tapi tak percaya. Maknanya tak kenal Allah tu. Orang yang tak tahu dan tak percaya Allah bagi manfaat, Allah bagi mudarat, orang tak kenal Allah tu. Allah bagi baik, Allah bagi buruk, tak tahu. Ingat, duit bagi baik, tak ada duit bagi buruk. Mana kenal Allah? Inilah orang syirik. Syirik. Ini yang buat kerja mengajak manusia kepada mengucap kalimah ni, mengingatkan dia orang tentang kalimah pun belum syirik hilang ni. Complete. Jadi hari ini dia orang tak tahu. Dia orang tak kenal Allah. Sebab itu agama tak ada. Awal agama mengenal Allah. Maknanya kalau kita nak agama, pertama kita kenal Allah. Kenal Allah apa? Tahu Allah ni siapa? Allah ni yang bagi manfaat dan bagi mudarat, bagi baik dan bagi buruk. Selain dia tak boleh bagi baik, tak bagi buruk. Kenapa hari ni kita ya sangat nak menghilangkan COVID ni dengan SOP? SOP sana, SOP sini, sini SOP, Standard Operation Procedure, menjarakkan sosial, itu semua. Pergi kedai, tengok temperature, itu semua kita buat. Satu kita buat, nak buat Allah suka, nak buat Allah gembira kat kita, supaya hilang COVID. Itu tak buat. Iaitu kerja mencegah mungkar, tak buat. Dengan mengajak manusia kepada kebaikan, itu kerja kita tak buat. Jadi bila masa COVID tu nak hilang, penjarakan sosial saja, pakai mask saja. Pakai mask, penjarakan sosial, tak boleh kumpul-kumpul, tutup sana, tutup sini, tutup situ. Itu semua tak buat Allah suka. Buat Allah suka tu, tak buat Allah suka. Jadi satu pun amalan tak ada buat Allah suka bila masa COVID ni nak hilang. Saya dah bagi tahu, saya suruh Samad dah bagi tahu, saya suruh Samad tulis surat dekat semua Sultan-Sultan Agung. Sultan Agung di Malaysia ni, macam mana COVID ni hilang. Tapi dia dah baca surat saya, tapi dengar tak ada. Yang ambil tak peduli, biarkanlah. Saya apa saya boleh buat lain daripada bagi tahu macam ni. Inilah saya boleh buat, bagi tahu. Kamu tak nak dengar, tak nak faham, tak nak percaya, siapa boleh buat kamu percaya melainkan diri kamu sendiri. Kamu tak nak percaya, tak bolehlah percaya. Kenapa orang tak nak mengucap? Tak nak percaya. Sebab itu dia tak nak mengucap. Bukan susah nak mengucap, bukan susah nak buat kerja dakwah ni. Sebab tak mahu, itulah. Sebab kita tak mahu, kita tak buat lah. Benda yang kita tak mahu, kita buat. Bukan kita kata, tak boleh buat dakwah, tak boleh. Saya boleh makan aja. Saya boleh pergi kedai berjam, saya boleh bersetubuh je. Itu saya boleh. Saya buat dakwah ni tak boleh. Bukan sebab tak boleh, kamu tak nak. Kau faham tak? Kau ada bersetubuh boleh sebab kau nak. Makan boleh, kau pun nak. Dan kau COVID ni, semua kau boleh. Tapi buat dakwah, buat gas, buat jaulah, mencegah mungkar, jumpa orang bukan Islam, ajak ucap kalimah, orang Islam ingatkan dia tentang kalimah ni dan ajak dia buat kerja dakwah. Saya tak nak buat. Mana boleh buat? Dah tak nak. Kamu kalau tak nak makan, boleh makan? Dah tu, kalau tak nak bersubuh, boleh bersubuh? Tak ada. Jadi Allah kata sebenarnya bukan apa, kamu tak nak. Jadi kita hari ini nak salahkan, oh ini saya tak mampu, ini kerja saya tak mampu, oh ini berat, tak boleh. Makan boleh, minum boleh, bersubuh boleh, itu seronok untuk saya. Yang itu berat saya, mana boleh macam tu. Kita ni bukan dicipta sendiri, kita bukan jadi sendiri, kita dicipta oleh Allah. Jadi kita tak boleh pilih buat apa yang kita suka je. Kita kena buat apa yang Allah suka, barulah diri kita selamat. Kalau kita buat apa yang kita suka, macam Rashidi kan, dia buat apa yang dia suka je, mana nak
buat Allah suka. Dia lah suka, Allah tak suka kat dia. Untuk kita nak buat Allah suka kat kita, kita kena buat apa yang dia paling suka. Dia tak suka mungkar. Dia jadikan kita kat dunia ni bukan untuk buat mungkar. Makan, minum, sana sini, buat mungkar. Ini ke maksud dia jadi kita? Supaya kita penuhkan dunia ni dengan mungkar. Itu ketujuan Allah cipta kita. Jadi orang yang paling Allah suka, orang yang berusaha cegah mungkar. Tak tahu lagi tu. Inilah perintah fardu, bukan perintah baik kalau buat. Bodoh. Itu pun tak tahu hukum dia. Inilah perkara yang paling Allah suka, mencegah mungkar. Dia mencegah mungkar, buat pencegah maksiat. Pergi cari bilik-bilik mana hotel orang tak kahwin berzina. Mana nak dapat? Ketuk aja. Orang semua pakai baju lah. Tengok berdua ni pakai baju. So charge yang boleh dibuat haluat aja. Mana boleh charge berzina, tak nampak. Betul tak? Jadi semua charge haluat. Lepas tu ambush tempat pelacur. Apa charge boleh bagi? Salah guna visa. Yang telefon dia punya bapa ayam tu pun telefon polis. Charge lah. Mana boleh cegah mungkar? Mungkar paling besar bukan bersetubuh, berzina, bukan arak, minum judi, bukan. Ini hari ni seluruh orang alim ulama sedunia ni, dia orang tak tahu. Bodoh. Namanya bodoh. Orang tak tahu ni namanya jahil. Dia pandai cakap kat orang, jahil lah, orang tak ada ilmu lah. Yang dia apa ada ilmu dia orang tu? Tanda dia orang tak tahu, dia orang tak buat. Kalau kau tahu, tentu kau buat. Apa nak tak buat? Kenapa kau tak mencegah mungkar? Cara macam mana mencegah mungkar? Cara Nabi SAW bukan berceramah. Pergi ke rumah orang tu. Kat orang tu. Setiap orang ada buat mungkar kat dunia ni. Macam mana kita tak boleh pergi setiap orang? Jadi kita tak pergi rumah orang yang buat gas sajalah. Dia tak ada, dia buat gas. Tapi semua orang lain kita tak nak buat. Perkara paling besar ni kita tak nak buat dan kita tak nak belajar pun macam mana nak buat. Kerana kita tak minat, kita tak suka. Jadi bila kita tak suka mencegah mungkar, dan Allah tak suka mungkar, Allah sangat tak suka mungkar, kita tak buat kerja, bolehkah Allah suka kat kita? Tahu pun Allah tak boleh Allah suka kita. Dah lama dah. Bukan Allah biar manusia ni kan tak buat kerja mencegah mungkar dan biarkan dia buat mungkar. Tentu Allah mau kasih sekali zap, semua orang kena. Semua orang buat dosa tu. Seluruh dunia hari ni COVID-19 ni datang. Baru tahu India baru cemas. Banyak negara lagi akan jadi macam India ni. Ya. Sebab tak ada nak buat usaha, nak buat Allah suka. Hanya buat social distancing, SOP, ambil temperature, itu je. Benda besar tak dibuat. Yang bagi SARS ni, yang bagi COVID ni kita tak kenal. Kita ingat China itulah inilah. Yang bagi SARS ni bukan manusia. Yang bagi SARS ni pencipta langit bumi ni, Tuhan Rabbul Jalil ni. Dia yang bagi SARS ni. Dia bagi SARS untuk apa? Untuk kita ingat dia. Tak ingat-ingat lagi. Tak tahu-tahu lagi. Dan ingat dia maksudnya apa? Ingat perintah dia. Kita selama ni tak buat dia gembira. Kita tak buat dia suka. Kita buat dia murka je. Dan kita ingat dunia ni kita punya. Airline tu kita punya. Bandar ni kita punya. Itu kita punya. Sekarang kita tahu tak siapa punya? Kalau kau punya airline tu, Air Asia tu, cubalah hidupkan Air Asia tu. Macam Tony Fernandez. Selama ni ingat dia punya. Boleh? Mana dia boleh? Grounded. Berapa banyak
pilot diberhentikan, kapal terbang diberhentikan. Itu baru Air Asia, belum airline lagi. Yang dipark dekat padang pasir kat Australia ni, luas tanah, tak ada dia orang pergi park sana. Tak boleh buat apa. Kalau dia orang boleh dulu tak nak buat, Allah suka, sampai bila nak buat? Sampai bila SARS ni nak hilang, apa ni COVID-19 ni nak hilang? Sebab manusia ni tak kenal Allah. Kau kenal Allah tak? Siapa yang percaya mudarat manfaat ni dari Allah, baik buruk dari Allah, itu baru kenal Allah. Kalau setakat tahu Allah, orang zikir, aku kenal Allah macam mana? Allah, illallah. Kenal Allah tu. Kenal Allah ni, kenal dia boleh buat apa? Dia tak boleh kenal macam manusia muka. Apa dia boleh buat? Itulah kita kenal. Kalau kita kata Allah tak boleh buat apa, mana kita tak kenal dia. Siapa boleh buat? Duit. Allah tak boleh buat apa. Itu orang tak kenal Allah langsung lah. Yang kamu pun tak kenal bila cakap siapa bagi baik. Jawab? Siapa bagi buruk? Itu bukan kau kenal. Itu kau ni mulut aja. Kenal tak ada, mulut aja. Mulut aja kan. Bila makan tak ingat Allah bagi makan. Saya kena baca niat, aku makan ni kerana perintah Allah untuk suka Allah. Bismillah, tak ada, makan aja. Kamu semua ni, bukan saya cakap orang lain, yang dengar ceramah saya ni, yang dengar ceramah saya, yang hari-hari buat gas pun tak kenal Allah. Tak? Takkan orang zikir tu kenal Allah tak? Saya tanya semalam, Samad ni apa makanan ni? Saya tunjuk dia, ni apa? Dia kata ini apa? Spaghetti bolognese. Saya kata ini apa? Saya tanya lagi soalan. Spaghetti bolognese. Ini apa? Dia 3 kali tanya. Jawapan semua salah. Saya cakap kat dia, ini makhluk Allah. Baru dia ingat, oh makhluk. Mana dia tahu itu makhluk? Kenapa dia tak tahu itu makhluk? Kenapa? Sebab kau tak kenal yang benda tu dicipta, dibuat oleh Allah. Kita mau kenal Allah dan makhluk Allah tu yang tak ada kuasa. Makhluk Allah ni tak ada kuasa bagi faedah, bagi kenyang, bagi sedap, semua tak ada kuasa. Jadi bila kita makan, kita tahu itu makhluk, kita bukan anggap dia Tuhan, boleh bagi faedah, boleh bagi kenyang, boleh bagi lapar, terus makan. Itulah tanda kita tak kenal Allah. Jangan mengaku kenal Allah, bila makan pun tak ingat niat. Ini tak ingat niat dia. Kenal Allah tu. Pakai baju tak ingat, bangun tidur tak ingat, tidur tak ingat, semua tak ingat. Nak baca niat, tak ada. Kenal Allah tu. Mana kenal Allah? Ini dunia ni orang semua tak kenal Allah. Sebablah bila SARS ni datang menggelabah semua. Seluruh dunia ni menggelabah. Tak kenal Allah tu. Orang yang mengaku kenal Allah pun menggelabah ya. Sebab sebenarnya kau tak kenal. Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya tu kau tak percaya. Allah bagi baik, Allah buruk tu kau tak ada. Musa AS, Allah ajar dia mula-mula sekali, Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya. Kau punya tongkat yang kau kata bagi faedah tu, kalau tukar dia jadi ular, kau sekarang kau tangkap. Musa AS takut. Tak boleh takut, kata Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul tak takut bila dapat wahyu. Bila disuruh lah, kau ambil kepala ular ni, nanti aku tukar dia jadi ular, tongkat balik. Dia tangkap. Dia ikut perintah Allah. Cuba dia tak ikut, mana boleh jadi Nabi? Orang langgar perintah Allah boleh jadi Nabi? Mana boleh? Jadi dia ikut. Jadi Allah tukarkan tongkat tu jadi ular. Ular tu jadi tongkat, tongkat jadi ular. Faedah bahaya bukan datang dari tongkat, bukan datang dari ular, dia datang dari Allah. Allah boleh buat benda faedah jadi bahaya,
benda bahaya jadi faedah. Ikut suka dia. Kamu jangan langgar perintah Allah. Kalau kamu langgar, kamu takkan dapat faedah dalam apa benda pun. Kamu akan dapat bahaya. Hari ni kita tak nampak. Bila kita makan, kenyang. Bila kita makan, lapar hilang. Hari ni kita dah bertahun-tahun tengok, mana nak percaya makanan tu tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Sebab itu doa tak ada. Niat pun tak ada. Niat tak ada pertama. Doa tak ada. Asyik makan je macam rasa tu. Macam Sufian tu. Makan aja. Itu bab makan tu. I'm talking benda basic punya. Berapa banyak benda kita tak ingat Allah. Jadi kalau kita kenal Allah, kita ingat Allah, kita kenal Allah, kita kenal Allah, kita ingat Allah, tentulah kita taat perintah Allah. Bila kita tak ingat Allah, tak kenal Allah, mana nak taat perintah Allah? Lupa je. Bila ceramah aja ingat, lepas ceramah terus hilang. Benda tak ada dalam hati tu. Kepercayaan tu tak ada dalam hati tu. Macam Azri ni. Dia kenal Allah ke ni? Bila tak kenal, tak ingat dia. Bila makan, lupa dia. Semayang, lupa Allah. Semayang, lupa Allah. Bukan makan, lupa Allah. Semayang, lupa Allah. Aku tanya Rashidi, kau ingat Allah tak? Khusyuk tak semayang? Tak. Khusyuk tak semayang? Tak. Khusyuk tak semayang? Tak. Kenapa tak khusyuk? Allah tak kenal, Allah tak ingat lah. Jadi kalimah tu yang kamu sebut gas tu, dia tak masuk dalam. Sebab dunia tu tak dikorbankan. Yang ada kat dalam tu tak dikorbankan untuk Allah. Enak? Nak apakan, nak ditambah aja. Bukan nak dikorbankan. Jadi bila tak nak dikorbankan, bini suka tak mau ditinggalkan. Semua tak nak. Untuk agama, untuk Allah, tak ada. Tak mau. Mana cinta bini nak hilang? Bini cinta tak mau ditinggalkan untuk buat kerja dakwah. Duit ada tak mau dibelanjakan. Jadi cinta-cinta dunia ni melekat je. Tak ada hilang. Jadi kalimah yang kamu cakap tak boleh nak masuk. Sebab itu Allah tu tak ada kat dalam. Tak ingat Allah, tak kenal Allah. Jadi bila kita pilih untuk tidak mau kenal Allah, kita takkan dapat ingat dia. Dan bila kita tak ingat dia, apa benda pun kita tak boleh taat perintah Allah. Tahu apa kita buat? Kita jadi orang yang rugi. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita sebenarnya, selepas kita mengucap, kita kena buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Tapi benda ni sudah ditinggalkan lama lah. Lupa habis. Mungkar yang paling besar pun sampai tak tahu lagi. Apa mungkar yang kedua besar pun tak tahu. Baru saya datang ni, dah lama juga saya buat usaha agama, saya pun tak tahu juga dulu. Bila saya mula dakwah bukan Islam juga, dan jumpa orang Islam, baru Allah bagi faham. Kalau saya tahu, daripada dulu lagi saya tahu. Sekarang Allah bagi tahu saya. Siapa dalam dunia ni nak cakap aku salah? Dalam bayan aku ni, salah. Cakaplah. Salah Dr. Nasrah tu. Mungkar paling besar bukan tak mau mengucap. Zina. Cubalah. Aku nak tanya dia, apa ayat Quran? Yang dalam Quran tu semua Allah beritahu syirik semua. Orang tak, semua mempersekutukan Allah punya hal. Mana ada hal zina-zina banyak kali? Adalah, sikit aja. Yang besar sekarang Allah tu orang syirik. Tak mau mengucap. Dan dah mengucap, syirik lagi. Dah mengucap, syirik. Allah beritahu dalam Quran semua ni. Tahu tak? Pertama tak mau mengucap, menentang. Satu lagi mengucap tapi syirik tak? Semua ni dalam neraka. Jadi yang paling Allah SWT tak suka ialah mempersekutukan dia, syirik. Paling tak suka. Paling dia tak suka. Sebab itu dosa tak boleh diampun. Jadi kita tak boleh minta ampun kerana syirik. Kita kena usaha keluarkan syirik tu. Dunia cinta selain Allah mau keluar, Allah mau masuk.
perantaraan usaha kerja mengajak manusia kepada Allah atau kerja mengajak manusia kepada kebaikan mencegah kebaikan. Ini sebabnya dengan korban harta diri, cara Muhammad SAW dengan niat nak bawa. Ini saja, lain tak ada. Kalau kita buat gas rumah ke rumah, buat kerja macam saya tunjuk ni, baru Allah suka, baru Allah gembira, baru COVID ni hilang. Kalau tidak, dia takkan hilang. Dengar cakap saya. Kalau tidak, pulanglah. Tak nak. Yang paling bersalah yang bertanggungjawab, agung-agung, sultan-sultan. Dia lah yang paling bertanggungjawab ni. Apa pun dia pula. Dia yang memutuskan negara ni. Perdana Menteri Muhyiddin. Itulah yang bertanggungjawab ni. Yang kamu semua ni tukang ikut aja. Kalau tidak, di dunia lagi, kita takkan dapat kebahagiaan, kejayaan. Sebab buat Allah murka, buatlah Allah suka. Allah dah bagi tahu sekarang, selagi kamu tak buat aku suka, gembira, aku takkan hilangkan COVID ni. Kamu buatlah vaksin, aku akan tambahkan lagi. Sehingga kau menyerah diri, kami ikut kau ya Allah. Okey.